Bismillahirrahmanirrahim. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Yastaftunak, mereka yakni orang-orang Islam daripada umatmu meminta fatwa kepadamu. Qulillahu yuftikum fil kalalah, wahai Muhammad, mengenai masalah kalalah, katakanlah kepada mereka, inimru'un halaka laysa lahu walad, Allah telah memberi fatwa kepada kamu dalam kalalah itu, jika seorang mati yang tidak mempunyai anak, walahu ukht, dan dia mempunyai seorang saudara perempuan, falaha nisfu ma tarak, maka bagi saudara perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Wa huwa yarisuha illam yakul laha walad, dan dia pula yakni saudara lelaki itu mewarisi semua harta saudara perempuannya jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak. Fa in kanat tasnatain, kalau pula saudara perempuan itu 2 orang, falahumas sulusani mimma tarak, maka keduanya mendapat 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa, jika sekiranya mereka saudara-saudaranya itu ramai, sama ada laki-laki ataupun perempuan, falizzakari mislu hazzil unsayain, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian 2 orang perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu, hukum ini dinyatakan kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim, ingatlah Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ayat ini ayat penutup bagi surah An-Nisa, yang kita sekian lama membaca surah An-Nisa. Ayat penutup surah ini dimulakan dengan hukum pesaka. Kami ini ditutup dengan hukum pesaka. Di antara hukum pesaka yang dimulakan surah ini, dulu surah An-Nisa dulu hukum pesaka yang berbicara tentang orang perempuan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma, hingga seterusnya. Kemudiannya antara ayat pesaka dengan ayat pesaka ni berbicara pasal debat, berbicara pasalnya ahli kitab, berbicara pasal hukum, berbicara pasal ini benar-benar macam ni. Jadi menariknya di antara hukum pesaka dengan hukum pesaka ni diselangi dengan perkara-perkara yang berupa debat ahli kitab. Nasara Najran dulu kita bicara. Jadi membayangkan bahawa pesaka ini juga masuk dalam sekitar ayat debat. Ayat yang bercakap pasal masalah boleh memecahkan hubungan, memutuskan hubungan antara satu dengan lain. Memang pun harta menjadikan faktor pertama sebenarnya yang memisahkan, memutuskan hubungan dalam keluarga. Adik-beradik, malah antara ibu bapa pun, ibu bapa dengan anak-anak pun boleh menjadi berkelahi disebabkan harta. Anak-anak menuntut harta daripada bapa yang belum mati lagi umpamanya, boleh jadi juga begitu. Jadi dengan itu ayat Al-Quran bicara pasal harta ni, bicara dengan detail, siapa dapat 1/6, siapa dapat 1/8, siapa dia, semuanya ini detail, kerana tidak ingin memberi ruang kepada orang yang hidup, orang yang mati ditinggal saudara mara, anak-anak dia, tak nak beri peluang kepada mereka berkelahi. Tapi hukum nak disamakan semua waris-waris tidak mungkin sama sekali. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan hukum di dalam Islam. Islam satu agama yang adil. Jadi keadilan itu mahulah semua orang yang hidup ni tidak sama antara satu dengan lain, sekalipun mereka sama-sama manusia, sama-sama makan, sama-sama minum, tetapi khidmat mereka, kewujudan mereka
tidak sama antara satu dengan lain. Oleh kerana itu hukum pusaka tidak boleh dituntut supaya dipersamakan. Hatta antara laki-laki dengan perempuan tidak boleh disamakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Memang seorang bapa mahu anak-anak ini sama saja, sama seperti jari-jari kelingking, jari-jari tangan, sama saja, tidak ada beza antara satu dengan lain. Tetapi hukum nyata itu bapa yang telah yang mempunyai perasaan kasihan belas kepada anak-anak, kesayangan, begitu dia berfikir. Tetapi Islam melihat secara umum sebagai satu agama yang khulu sifatnya, yang syumul sifatnya, yang memelihara dunia dan alam sejagat, maka hukumnya tetap gitu. Jadi ayat ini namanya ayat kalalah yang kita akan baca ni. Ayat kalalah ini iaitulah ayat yang kalalah artinya seorang yang meninggal dunia, dia tidak tinggal anak dan tidak tinggal bapa, tapi dia tinggal adik-beradik. Adik-beradik ada, anak tak ada, bapa tak ada. Jadi kalau begitunya adik-beradik dia yang laki-laki dan yang perempuan, seibu dan seibu sebapa dan sebapa. Sebabnya yang seibu tidak dibicarakan di sini, sudah dibicarakan dalam ayat yang terdahulu, ayat awal surah An-Nisa dulu. Adik-beradik seibu saja, ini rendah kedudukannya berbanding dengan sebapa ataupun seibu sebapa, lebih-lebih lagi. Ayat nak bercakap perkara itu. Ayat ini diturunkan mengenai seorang sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah satu ketika jatuh sakit. Kemudian bila jatuh sakit dia pengsan. Pengsan. Orang sekarang kata koma. Pengsan, tak sedar. Kemudiannya Nabi datang melawatnya. Nabi datang melawat ketika Jabir sedang sakit. Jabir tak sedarkan diri. Lalu Nabi SAW ambil air, kemudian sapu di atas mukanya. Nabi baca-baca sikit, kemudiannya sedar. Bila begitu Jabir mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni nak mati dah, kata dia. Nak mati. Masalahnya, aku tak ada anak tapi adik-beradik ramai. Anak tak ada, adik-beradik ramai, bolehkah dia nak bagikan kepada adik-beradik dia? Mungkinkah adik-beradik dia akan dapat harta ni ataupun tak dapat? Dia bimbang juga, takut nanti harta ni naik Baitul Mal habis, adik-beradik dia tak dapat apa-apa. Bimbang begitu. Memang pula siapa pun bimbang. Tapi nak bagi harta pada masa hidup tak boleh. Masa hidup tak boleh, kita ada hak. Tak payah siapa ceroboh harta ni, kita ni, anak kita sendiri pun ceroboh harta kita, tak boleh. Dia ada batasnya. Jadi dengan itu Nabi SAW kata boleh. Lalulah ayat ni turun mengenai kisah Jabir yang sedang sakit itu. Iaitulah kisah ni menyatakan kalau adik-beradik itu, adik-beradik perempuan itu seorang. Adik-beradik perempuan seorang ni adik-beradik sebapa, ibu sebapa ataupun sebapa. Ataupun kalau dia meninggal ni dua orang, berapa dapatnya harta. Kalau dia tinggal ini adik-beradik ni, adik-beradik lelaki pun ada, adik-beradik perempuan pun ada. Kemudiannya berapa mereka dapat, memperincikan bahagian-bahagian yang mereka bakal dapati. Mereka akan dapat selepas daripada apa? Selepas daripada hutang si mati itu dibayar, dan selepas daripada wasiatnya ditunai semua sekali. Ditunai, barulah boleh dia bagi. Sebelum daripada bayar hutang dia, sebelum daripada selesaikan wasiat dia setakat yang boleh, tidak boleh dibahagi kepada mereka ini. Dalam pembagian pusaka ni, harta kita selepas daripada mati ada tiga kelas, ada tiga kumpulan. Kumpulan pertama berupa anak dan bapa. Ini mempunyai hak yang pertama. Bila mati, siapa yang akan mendapat? Siapa yang meninding, yang panggil dinding? Siapa yang melindungi orang ramai daripada mengambil pusaka ini? Anak laki-lakinya, bapaknya, ibu bapaknya. Ini jika ada orang ni, orang lain jangan masuklah. Tak boleh. Mereka ni yang peringkat pertama. Yang kedua, jika bapak tak ada dan anak tak ada, maka adik-beradik. Kemudian adik-beradik ni bahagian yang kedua. Peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga pula namanya ulul arham. Ulul arham ni iaitulah waris yang jauh. Waris jauh yang tak boleh terima pusaka
Ataupun waris ni maknanya selalu masuk keluar masuk dalam rumah, selalu keluar masuk, tapi dia waris pun waris jauh, dia tak dapat pusaka, namanya ulul arham. Islam menentukan juga pembahagian kepada mereka. Bagilah, kita duk bagi pusaka, dia duk jelak bibir misalnya, tak boleh, bagilah juga kepada dia, namanya ulul arham. Ulul arham ini maknanya orang yang mempunyai hubungan rahim, tetapi dia tak boleh pusaka, tak ada bahagian bagi dia, tak ada bahagian. Islam kata bagi juga kepadanya. Tapi bagi pun maklumlah dia orang jauh, janganlah pula dia minta banyak-banyak, orang bagi cukuplah, berapa-berapa jangan tanya. Islam mahu begitu, namanya ulul arham. Ayat ni membicarakan perkara bukan perkara ulul arham, tapi berbicara pada lapisan yang kedua, iaitulah seorang mati tinggal bapa dah tak ada dah. Biasanya orang mati ni bila orang meninggal, dia memang pun ayah dia dah tak ada dah, ya biasanya ada anak. Jarang orang mati bapa pun ada, anak pun ada. Itu mati luar biasalah kita katanya. Tapi mati biasanya bapa dah tak ada dah, anak saja yang ada. Yang ni disebut caranya dalam ayat ni. Katanya yastaftunak, mereka akan meminta fatwa kepada kamu wahai Muhammad, meminta fatwa mengenai kalalah. Kalalah kita sebut dah tadi, orang yang meninggal dunia yang dia tidak tinggal anak dan tak tinggal bapa, dia tinggal adik-beradik, laki-laki ke perempuan ke, tapi seibu sebapa ataupun sebapa, satu bapa. Dalam Quran dua takbir, dua ungkapan selalu disebutkan. Satu perkataan yas'alunaka, satu yastaftunaka. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka akan bertanyamu wahai Muhammad tentang haid. Laginya yas'aluka ahlul kitab, yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka banyak sebut dalam Quran. Satu lagi yastaftunaka, mereka minta fatwa kepada kamu. Minta fatwa. Satu mereka bertanya, satu minta fatwa. Dua-dua ni lain artinya. Mereka bertanya, yakni perkara ini tidak serius ini. Tidaklah sungguh sangat. Tapi hukum jawab boleh tak boleh cukup. Tetapi bila yastaftunaka, minta fatwa, mahu detail perkara ini. Mahu detail. Itu minta fatwa. Detail, mahu dalilnya, mahu nyatakan lebih terperinci daripada yas'alunaka. Jadi di sini tidak sangat bertanya, tetapi yastaftunaka, minta fatwa, yakni adik-beradik, laki-laki perempuan. Adik-beradik pulanya ada sebapa, seibu. Adik-beradik ada seibu sebapa. Jadi nak minta perincian tentang orang yang seumpama ini tak boleh yas'alunaka. Yas'alunaka dia jawab sambil berjalan pun boleh. Berjalan boleh, tak ada apa. Boleh yas'alunaka, tapi kalau yastaftunaka, nanti dulu, balik buka kitab dulu. Tapi kalau beri fatwa sambil berjalan ni tak kena ni salah dan ini bukan fatwa namanya ni. Fatwa. Yas'alunaka memerlukan kepada penelitian yang lebih. Penelitiannya ialah melihat suasana, melihat keadaan, melihat pulanya semua sekali mesti diambil kira, barulah fatwa dikeluarkan. Dia tidak main kitab saja fatwa ni, dia jangan hukum mengenai semasa, persamaan dan perbezaan dengan masalah-masalah yang berlaku di sepanjang zaman. Ini fatwa. Fatwa juga boleh dikeluarkan fatwa namanya apabila hukum itu hukum baru, mustajaddat, benda yang tidak berlaku lagi tapi berlaku sekarang, fatwa. Tapi kalau nak bertanya benda yang dah biasa je, apa hukum kurban, beri fatwa. Tak ada fatwa hukum kurban. Hukum kurban fatwa apa? Tak ada. Jadi ini yastaftunaka. Maknanya bila yastaftunaka, sebelum ini tidak berlaku perkara ini, dan menjadi satu kerisauan bagi umat Islam apabila mereka mati, mereka tinggal orang ni, bapa tak ada, anak tak ada, anak lelaki tak ada. Katanya mereka, yakni umat Islam, bertanya kepadamu, antaranya Jabir kita baca tadi dalam hadis menyebutkan sebagai sebab nuzulnya. Mereka orang umat Islam meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad mengenai masalah kalalah. Kalalah maknanya jemung. Kalilul aqli maknanya otak dia dah lemah. Kalilul aqli, tumpul kalil. Jadi di sini orang ni lemah dia, kalau mati anak pun tak ada, bapa pun tak ada. Jadi maknanya dia akan masalah harta dia namanya kalalah.
Kalalah. Yang adanya adik-beradik ada. Halalah Arab katanya. Mereka akan bertanya mengenai kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepada kamu dalam kalalah itu. Dia hukumnya iaitu, jika seorang mati tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan, tidak mempunyai anak dan bapak juga. Sebab kalau ada bapak dia boleh ambil asabah. Dia boleh ambil semua sekali harta. Adik-beradik tak boleh sebab bapak yang dinding. Tapi tak disebut di sini, disebutnya tak ada anak saja, tak ada bapak tak sebut. Kerana biasanya orang meninggal seperti yang kita sebutkan tadi, biasanya bapak dia dah tak ada dah. Bapak dia tak ada. Yang adanya anak dia yang ada. Anak menerima pusaka daripada harta bapak dia memang wajar. Sebab anak dia. Bapak juga wajar. Sebabnya seorang manusia dia bermula daripada dirinya sebagai anak dan dia akan jadi sebagai bapak. Dalam semua keadaan ini dia memerlukan. Waktu dia jadi anak, dia memerlukan kepada pemeliharaan, kawalan bapak dia. Bapak dia belanja. Kemudian apabila dia tua, anak pula belanja kepada dia. Jadi oleh kerana itu, anak merupakan orang yang paling berhak menerima pusaka daripada bapak dia. Daripada bapak. Sebab hubungan antara anak dan bapak ini mengikut keadaan. Waktu dia kecil, bapak dia tanggung. Waktu dia tua, anak dia pula tanggung dia. Anak dia. Anak pelihara bapak. Sehingga dia dalam hukum Islam bapak boleh ambil harta anak dia tanpa meminta izin. Bapak dia mahu apa-apa, begitu Islam memberinya. Tetapi bapak selalunya tidak begitulah. Anak ambil harta bapak, dia tak kira anak tua ke anak muda ke, bila-bila pun dia kira hak dia dah, tak kira. Tapi dia tidak bayar kepada bapak dia. Sepatutnya gilir. Bapa sampai ke satu peringkat, dia berhak mendapat balik apa yang dia belanja dulu. Tapi dah bapa dia kata, dah aku dah tua. Dia kata, tua dah tak ada nak buat apa, dah ada buat apa dah. Ambil dah, ambil pun. Anak kadang-kadangnya, dia lebih berfikir tentang anak dia, tapi dia tak berfikir tentang bapa dia. Anak bapa ni, semua orang dia pernah jadi anak, dan dia akan jadi bapa. Dia jadi bapa. Pusingan akan datang pada setiap orang. Katanya, laisa lahu walad, ini imru'un halaka. Begini maksudnya. Katanya, jika seorang itu halaka ni maknanya mati. Ini imru'un halaka. Kalau seorang itu mati, halaka asal maknanya binasa, tapi di sini mati. Kalau seorang itu mati, dia tidak mempunyai anak dan bapa, dan dia pula mempunyai seorang saudara perempuan. Seorang saja saudara perempuan. Berapa saudara perempuan ini dapat? Maka bagi saudara perempuan 1/2, falaha nisfu ma tarak, 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. 1/2 lagi pergi ke mana? Pergi Baitul Mal. Pasal apa dia tak boleh ambil semua sekali? Tak boleh, pasal dia saudara perempuan pula. Dia pulanya tak pernah tangguh, tak ada hubungan sebelum daripada ni. Tetapi Islam menganggap hubungan saudara ni hubungan yang erat. Oleh kerana itu, harta tak boleh dengan tiba-tiba mati, habis harta pergi. Boleh jadi juga harta yang dia dapat itu daripada pusaka waktu bapak dia bersama dulu. Jadi oleh kerana itu, bagilah separuh lagi mestinya balik kepada Baitul Mal. Hak umat Islam seluruhnya. Bolehkah orang ini nak lari? Nak lari macam mana pada waktu hidup lagi dia jaga, memang tak dapat anak dah dia ni. Jadi kalau begitu harta dia semua sekali dia wakaf. Tak boleh juga macam tu. Bagi semua sekali kena ingat juga, ada orang nak terima lagi, ada adik-beradik lagi, ada adik-beradik lelaki, ada adik-beradik perempuan, ada adik-beradik. Lebih baik daripada dia tinggal adik-beradik dia dalam keadaan senang daripada adik-beradik dia lepas dia mati, adik-beradik dia susah, miskin, papa kedana. Lebih baik daripada dia tinggal, kemudian senang adik-beradik dia. Lebih baik begitu. Katanya, sebab itulah adanya hukum faraid. Hukum faraid ini, faraid itu maknanya fardu. Faraid maknanya satu perkara yang mesti diikuti prinsipnya, supaya dia tidak berkecamuk sebenarnya antara keluarga. Dalam keluarga, separuh dia dapat. Wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Wa huwa yarisuha illam yakul laha walad, dan dia mempunyai wa huwa yarisuha, dan dia pula, dia ni maknanya saudara lelaki yang mati itu mewarisi semua harta saudara perempuannya jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak. Maknanya kalau dia mati, dia tinggal saudara perempuan,
dengan saudara perempuan dia dapat 1/2 lagi Baitul Mal. Tapi kalau sebaliknya macam mana? Saudara perempuan dia mati, dia saudara lelaki, saudara lelaki dia ambil habis hartanya, katanya semua harta saudara perempuannya, dan dia kata pula, dan dia pula yakni saudara lelaki mewarisi semua harta saudara perempuannya jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak. Tadi dia mati tinggal adik-beradik perempuan, tapi kalau sebaliknya adik-beradik perempuan mati tak ada anak, dia saudara perempuan, dia dapat semua hartanya. Sebut sini, wa huwa yarisuha illam yakul laha walad fa in kana tasnataini falahumas sulusan. Fa in kana tasnatain, kalau tinggal 2 orang, dia mati tinggal 2 orang adik-beradik, kana tasnatain, berapa dia dapatnya? Dia mati tak ada anak, tinggal 2 orang adik-beradik perempuan, mereka akan dapat 2/3 mimma taraka, daripada harta yang ditinggalkan. 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. 2/3 tu bagi 2 lah. 2/3 daripada semua harta, kemudian 2/3 tu bagi 2. Yang baki lagi Baitul Mal. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa falizzakari mislu hazzil unsayain. Kalaulah orang yang ditinggalkan itu, adik-beradik yang ditinggalkan oleh si mati itu, yang tak ada anak tadi, yang dalam masalah kalalah ni, dia meninggal, adik-beradiknya ramai, ada lelaki dan ada perempuan, semua ini dapat mengambil semua harta. Dapat harta tak ada yang pergi ke Baitul Mal, dia sapu habis. Yang sapu habis ni namanya asabah. Berapa mereka dapat ni? Mereka dapatnya semua sekali harta, tapi bagi. Satu bahagian anak perempuan, satu bahagian adik-beradik perempuan, 2 bahagian adik-beradik lelaki. Adik-beradik lelaki. Adik-beradik lelaki dapat 2, adik-beradik perempuan dapat 1. Bagilah macam mananya perkara ni, bagi 3 lah kita katanya. 2 bahagian untuk anak lelaki, untuk adik-beradik lelaki, 1 bahagian untuk adik-beradik perempuan. Kalaulah mereka ini orang sekarang ni dia tak mahu sangat benda-benda macam ni punya. Tak sama lelaki perempuan ni, tak sama. Bukan je adik-beradik tak sama, anak dia sendiri pun Islam katanya lizzakari mislu hazzil unsayat juga. Bukan je perempuan, bukan adik-beradik saja. Tak boleh sama. Macam mana nak sama? Pasal dia orang perempuan. Dia orang lelaki. Orang lelaki memang tak sama. Dalam khidmatnya tak sama, tenaga pun tak sama, makan pun tak sama. Orang lelaki makan banyak. Jadi oleh kerana itu maka dia kena banyak pusaka. Pasal dia makan banyak. Dia makan banyak perlu sebab tenaga dia banyak nak guna. Dia nak akak berat-berat. Jadi oleh kerana itu, oleh kerana dia makan banyak, dia bekerja banyak, tenaga dia nak guna banyak, maka pusaka dia banyak. Boleh kau nak lawan beritahu orang perempuan yang nak lawan, dia nak makan banyak juga, tenaga dia nak besar juga? Memang tak boleh. Tak boleh sebab dia perempuan. Tabiat hidupnya lain. Kalaulah diberi sama juga, tak jadi. Orang makan sikit dapat banyak. Orang makan banyak sama banyak dengan orang dapat makan sikit. Orang lelaki 3 pinggan, orang perempuan 1, mana boleh banyak? Maka boleh sama. Tak boleh sama. Jadi itu sebabnya maka Al-Quranul Karim adil dalam perkara ini. Jadi dilihat daripada sudut ini, maka tak adil jika dibahagikan sama. Tidak adil. Tapi jika adik-beradik dia sanggup bertolak ansur, maka dia kata tak apalah dia katanya, bagi samalah. Ataupun adik-beradik lelaki ni, anak lelaki dia tarik diri, tak apalah misalnya. Itu masalah lain. Itu masalah masing-masing. Tapi ini masalah jika masing-masing dia berkeras, dia kata faraid, apapun keadaannya. Faraid. Jadi itulah dia hukum faraid yang ditentukan oleh Allah, dan inilah keadilan yang tidak boleh dibantah sama sekali. Tak keadilan ini tak boleh dibantah. Terima sajalah hukum Allah. Ayat ini tutup yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah Subhanahu wa taala nyatakan bagi kamu an tadillu, memang takut kamu sesat. Atau kesesatannya ialah kamu berkelahi. Kamu berkelahi mengenai harta. Allah Subhanahu wa taala tak mahu kelahi, mahu baik-baik. Jadi kalau begitu, inilah sebabnya ditentukan bahagian masing-masing. Berapa adik-beradik lelaki dapat, berapa adik-beradik perempuan dapat dalam keadaan 1, 2 ataupun lebih. Katanya,
yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Kalau tidak kamu sesat dalam perkara ini. Bila dibincang tak ada siapa yang takkan dapat keputusan hukum ni. Bila bincang dalam keluarga, bincanglah sebagainya mana sekalipun tak boleh putus. Mesti ada pihak yang menentang. Mesti dalam keadaan nak bagi sama banyak pun dia kata tanah tu pokok duku dia banyak, pokok banyak ni ada satu saja. Pula tak boleh juga. Rumah sebiji aja anak 7 orang. Sebuah saja anak 7 orang, semuanya nak rumah yang satu. Nak pergi semua nak duduk atas tu rumah, tak boleh. Jadi ini kalau begitunya hukuman ini mesti angkat tangan. Hukuman ini adalah hukuman yang adil. Tidak ada dalam mana-mana agama pun sedetail ini dan seadil ini. Inilah hukum pusaka, hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim. Ingat, Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ayat ditutup dengan satu penutup yang sangat baik. Tuhan tahu. Bila Tuhan tahu, Tuhan beri hukum sesuai dengan ilmunya yang luas itu. Manusia tak tahu. Jadi oleh kerana manusia tak tahu, maka kerana dia tidak tahu, dia berkelahi. Kerana dia tidak tahu, dia membantah hukum ini. Manusia memang tak tahu. Manusia tahu sedikit sahaja daripada hakikat yang tersimpan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Penutup ayat yang cukup baik, dan penutup dengan ayat mengenai pusaka juga mempunyai erti yang sangat mendalam, bahawa pusaka adalah satu perkara yang mesti ditentukan selesaikan dengan baik dan cermat. Seterusnya surah Al-Maidah. Wallahu a'lam.